Hey, what's up everyone? Apa khabar semua saudara dan saudari sihatku sekalian? Saya harap anda semua sihat hari ini. Hello, hai, apa khabar semua? Now guys, so today saya nak kongsi dengan korang antara 4 punca utama kenapa walaupun kita dah bersenam gila-gila, korang dah bersenam berbulan-bulan, ada yang bersenam bertahun-tahun, tapi korang tak nampak reflect senaman, korang tak nampak hasil senaman tu yang seperti yang korang mahukan. Contoh, mungkin korang nak kempiskan perut buncit, mungkin you guys nak six pack, mungkin you guys nak muscle, mungkin korang nak turunkan berat badan, tapi tak kisahlah macam mana bersenam gila-gila yang korang dah buat, korang dah berjoging gila-gila pun, tapi hasil tetap tiada. Now, kenapa ini berlaku? So hari ni saya nak kongsi dengan korang 4 sebab utama tak guna walaupun korang dah usaha banyak mana pun, tapi kalau masih lagi melakukan 4 kesilapan ni, ianya akan membuatkan kita tak akan dapat nampak hasil yang kita mahukan. Semua orang nak dapat hasil daripada apa yang mereka cuba usahakan. You dah bersenam gila-gila, you dah bersenam, you dah masuk gym, you dah beli peralatan senaman yang mahal 3-4 ribu, beli treadmill sampai 12 ribu, tapi tetap tak dapat hasil. Well, hari ni I'm gonna show you guys, share with you guys 4 sebab utama kenapa ini berlaku. Okey, nah sebab pertama, seperti biasa, kita sedia tahu bahawa semua manusia sama. Kita semua gemuk, kita semua banyak lemak, atau semua kita ada masalah nak dapatkan bentuk badan impian kita, adalah sebab daripada segi pemakanan kita. Kalau kita masih lagi mengamalkan pemakanan yang tidak sihat, percayalah, tak kisahlah bersenam macam mana pun, hasilnya tetap tak akan ada ataupun lambat. Pemakanan ni sangat-sangat penting. Dan bila borak dari segi pemakanan, perbezaannya bergantung kepada situasi kita, badan kita, dan apa matlamat kita. Ini yang banyak orang buat silap. Bila borak pasal pemakanan, semua orang akan sebut diet. Tapi diet apa? Ramai orang fikir bila borak pasal diet apa? Engkau diet apa? Oh, aku diet Atkins. Oh, aku diet keto. Aku diet IF. Bukan begitu. Itu adalah jenis-jenis diet. Bila kita bertanya tentang apakah diet anda, bukannya tanya apa diet yang you buat, tapi bergantung kepada apa matlamat diet kita. Itu yang betul. Contoh, kalau matlamat diet kita adalah untuk daripada badan kurus, untuk sadorkan badan, so matlamat diet you adalah untuk sadorkan badan you. Kalau matlamat korang adalah untuk diet turunkan berat badan, dan diet anda adalah untuk turunkan berat lemak badan. Semua diet berbeza mengikut apa matlamat kita. So bila korang pasang matlamat untuk berdiet, korang kena fikirkan apa matlamat diet anda, bukannya jenis diet yang korang amalkan. Daripada segi diet pula, amalkanlah pemakanan yang sihat. Kesilapan yang banyak orang buat bila borak pasal diet, dia borak pasal, oh aku kena berpuasa, oh aku tak boleh makan nasi, aku tak boleh makan tu. No guys, tak kisah whatever diet yang korang amalkan, yang paling penting adalah korang kena amalkan pemakanan yang sihat. Amalkan banyak pemakanan yang sihat. Berdiet bermaksud makan, bukannya masuk berlapar. If you guys berlapar, itu bukan diet guys, itu adalah berlapar. Berlapar dan diet adalah dua perkara yang berbeza. Alright guys, and then bila borak pasal diet, kalau nak lebih detail, saya ada banyak video, korang boleh check out video pasal diet. Saya ada banyak video pasal diet. Bila saya borak pasal jenis makanan, macam nak susun jadual atau makanan semua tu, boleh check out dekat YouTube channel saya, Hanif Lloyd. Ada banyak video. Ataupun kalau korang nak, boleh check dekat banyak YouTube pasal diet semua ni. Now, bila borak pasal diet lebih lanjut, terlalu panjang, I'm gonna cut it off. Jadi korang boleh check out. Hari ni kita borak banyak tentang kenapa kita bersenam tapi tak nampak hasil. Tapi salah satunya sebab diet kita tau. Memang diet kita kebanyakannya masalah tu. Nombor 2, kesilapan yang banyak orang buat adalah neglecting ataupun tidak hiraukan tentang tidur. Kita kena tidur. Ramai orang fikir, oh aku bersenam gila-gila, jangan fikir tidur lah, yang penting aku bersenam. Oh berjoging semua tu, jogging lama-lama, tapi tidak. Guys, this is it. Tidur sangat-sangat penting. Ramai orang tidak menitik beratkan pasal tidur. Tidur sangat-sangat penting guys. Alright guys. Now for beginner, saya tahu macam susah nak tidur panjang. Sebenarnya guys, ramai orang bila kita bercakap pasal tidur, semua orang ada masalah ni. Kenapa kita ada masalah pasal tidur? Sebab kita semua tidak utamakannya. So tolong utamakan. Minimum sekurang-kurangnya, jujur dari saya, 7 jam. 7 jam straight tau. Bukannya pagi 3 jam, malam 4 jam. Bukan. Kita punya badan tidak pergi seperti itu. Badan kita memerlukan rehat sekutnya berterusan 7 jam. Minimum. Kalau korang nak muscle atau korang nak turunkan berat badan. Kenapa? Sebab mengikut kajian sains, badan kita memerlukan paling kurang pun 7 jam tidur untuk memastikan badan kita, muscle kita boleh berehat untuk kegunaan keesokan harinya. Itu untuk badan.
Kalau berborak pasal otak kita memerlukan paling kurang pun 8 jam tidur supaya ia boleh berehat. Kalau you guys tak nak ada masalah stres dalam otak ataupun tak nak ada masalah stres badan, tolong tidur 7 ke 8 jam. Lagi bagus kalau kita boleh dapat 7 ke 9 jam. Memang sukar, memang payah, tapi guys, kita perlukan minimum pun tidur 7 jam sekurang-kurangnya. Kalau korang dah cuba usaha turunkan berat badan dengan bersenam gila-gila, tapi korang perasan tak nampak hasil, mungkin sebab tidur tak cukup. So tolong cukupkan tidur. Alamak, susah lah cukupkan tidur. Tapi kena cuba usaha. Cuba as a beginner, cuba mulakan dengan 6 jam tidur. Cuba. Tapi bila korang dah sampai satu tahap yang korang boleh push sampai 7 jam tidur, lakukannya. Sebab kalau korang buat 6 jam tidur saja pun itu tidak mencukupi. Cuba 7 ke 9 jam tidur. Tidur sangat-sangat penting. Utamakan tidur anda. Alright guys, kesilapan yang nombor 3 yang ramai orang buat. Ya, aku dah bersenam. Tapi kita buat kesilapan iaitu senaman yang salah. Apa? Okay, macam saya kata tadi, bila borak pasal diet bukan jenis diet yang you buat, tapi apa matlamat diet kita. Sama macam senam. Apa matlamat kita? Ada orang, aku nak sadar, aku nak badan fit, tapi apa dia buat? Dia jogging sampai 10 km, 12 km 1 hari 2 jam. And kita expect bahawa selepas jogging muscle kita semua timbul. Tidak. Setiap senaman atau apa yang kita buat, kita kena pasang matlamat apa tujuan senaman tu. Kenapa kita buat semua tu? Contoh, kalau jogging untuk tingkatkan stamina, untuk kuatkan jantung. So, if you guys are berjogging untuk sadurkan badan ke apa, ada muscle, mungkin you pilih senaman yang salah. Okay? So, buat senaman mengikut apa matlamat anda. Alright, kalau you guys nak six pack, korang nak senaman untuk six pack, dan buat senaman untuk six pack, buat senaman perut. Kalau korang nak ada lemak lagi kat perut tu, lakukan senaman untuk kempiskan perut buncit. Adalah dua perkara yang berbeza tau. Senaman untuk dapatkan six pack dan senaman untuk kempiskan perut buncit. Kalau korang ada perut buncit, dan kempiskan perut buncit tu dulu, in the same time korang kena buat senaman six pack. So korang kena buat dua-dua sekali. Kesilapan yang banyak orang buat, aku nak kempiskan perut buncit, lakukan senaman six pack, abs, cruncher, sit up semua banyak kali. Tapi sebab masih banyak lemak, so korang tak boleh nak leraikan, tak boleh nampak six pack tu. Kenapa? Sebab korang lakukan senaman yang salah. So bila cuba aim untuk sesuatu, korang kena lakukan apa yang diperlukan untuk dapatkan matlamat korang punya aim tu. So kalau korang aim, aku nak tingkatkan stamina, okay, letak jogging dalam korang punya sesi senaman. Aku nak bina muscle, alright, so lakukan senaman untuk kuat dan bina muscle pada masa sama. Kalau korang aim untuk endurance tinggi, okay, lakukan hit workout ataupun apa saja senaman yang endurance tinggi. Kalau korang nak six pack, okay, lakukan senaman untuk six pack. Nak kempiskan perut buncit, okay, so tambahkan sekali. Jadi kalau korang nak badan yang perfect, yang fit kononnya, you kena berjogging, you kena bina muscle, you kena lakukan senaman six pack, you kena lakukan senaman untuk endurance muscle you, and then nombor 5, you kena lakukan senaman untuk kempiskan perut buncit. Nampak kan apa yang saya cakap ni? So korang kena lakukan kepelbagaian dalam senaman korang. Kesilapan yang banyak orang buat, macam saya kata, fokus satu benda. Aku nak turun berat badan, aku jogging hari-hari. Guys, korang kena faham, bila korang fikir ramai orang buat silap nak turunkan berat badan, korang turunkan berat badan dekat bahagian mana? Aku nak turunkan lengan, aku nak turunkan ni. Habis korang ingat dengan berjogging ke cukup ke? Tidak guys, korang kena aktifkan seluruh badan. Kita kena aktifkan seluruh badan kita. So tolong lakukan senaman, apa-apa senaman yang boleh aktifkan seluruh badan korang. Right guys, kalau korang tak tahu apa senaman yang boleh aktifkan seluruh badan saya, badan kita semua, apa yang korang boleh buat, korang boleh join, siapa yang ada Facebook, boleh join saya punya Facebook live setiap hari pukul 8 pagi. Saya ada buat sesi senaman bersama-sama secara live setiap hari. Siapa yang tak tahu tu, setiap hari waktu Malaysia pukul 8 pagi di Facebook page saya, cara kempiskan perut paling mudah. Korang boleh follow, itu antara senaman yang bagus. Setiap hari saya kongsikan macam mana nak kempiskan perut buncit anda. At the same time, aktifkan seluruh badan juga. Kesilapan nombor 4 pula. Ini yang paling saya nampak kesilapan ni memang secara khususnya. Ramai antara kita bila nak, turunkan berat badan atau nak dapat efek yang kita nak, kita hanya target dengan satu benda atau satu kawasan. Aku nak kempiskan perut je, so kita attack perut saja. Aku ada masalah dekat lengan, so aku attack lengan aku. Nah, kesilapan yang banyak orang buat, kita kena faham bahawa manusia diciptakan dengan sangat-sangat kesempurnaan. Manusia adalah ciptaan yang sangat sempurna daripada Allah. Now, so kenapa setiap bentuk badan kita dipuji oleh setiap bahagian yang lain? Contoh, kita punya dada dipuji oleh kita punya bahu. Lagi lebar bahu kita, lagi bidanglah dada kita. Lagi kuat
dada, lagi kuat kita punya belakang, lagi lebar jugalah bahu kita. So kita punya bahu dipuji oleh kita punya dada dan kita punya belakang. So and then perut kita pula lagi kuat pinggul dan peha kita, lagi kempis perut kita. Kalau pinggul dan peha kita kuat, dia boleh leraikan sel lemak lebih banyak dekat bahagian perut, abdomen kita. So setiap bahagian badan kita dipuji oleh bahagian-bahagian yang lain. Jadi kalau korang nak amalkan senaman yang boleh bantu korang dapatkan efek yang korang nak, korang bukan saja harus lakukan senaman untuk bahagian tersebut je. You guys kena lakukan untuk bahagian-bahagian di sekelilingnya juga. Rasa macam susah lah, mak susah lah, tak nak buat semua banyak senaman. Kena faham bahawa semua benda dalam dunia ni, kejayaan berlaku dengan apa yang boleh membantu di sekelilingnya juga. Right? Contoh macam kita nak pergi kerja, apa yang membantu kita untuk pergi kerja? Naik kereta, naik motor. Apa yang membantu motor tu dan kereta tu berjalan? Isi minyak. Apa yang membantu untuk menjaga motor tu? Cuci motor tu selalu, servis motor dan kereta tu selalu. So sama juga macam bentuk badan kita. You guys nak dapatkan six pack atau bentuk badan yang korang nak, then you guys kena lakukan semua tu. Alah macam susah. Tak, senang sahaja. Ramai orang buat silap ni dengan ingat susah lah, inilah. Guys, semua orang selalu cakap dengan saya tak ada masa nak bersenam. Saya tak ada masa yang tu. Selalu saya kongsikan guys, cuba mulakan dengan 10 minit. Contoh, korang mungkin boleh bangun pagi sebelum pergi kerja, lakukan 10 minit senaman untuk abdomen perut. Lepas tu bila korang balik kerja, cuba lakukan senaman 10 minit untuk buat full body exercise. Contoh macam lompat bintang, squat, jumping jacks, buat apa saja yang korang boleh lakukan. Cuba bahagikan 10 minit sehari as a beginner pun dah cukup. Alamak macam susah semua ni. Ingat guys, lagi banyak kita usaha, lagi banyak hasilnya. Ramai orang selalu cakap tak ada masa. 10 minit je sehari. Kalau korang tak tahu cara senaman yang bagus, macam untuk senaman perut dan senaman full body, untuk korang punya stamina, pada masa yang sama, macam saya kata, korang boleh follow saya punya Facebook, ataupun korang boleh follow YouTube saya. YouTube saya ada banyak video senaman yang tak sampai 10 minit untuk perut, untuk seluruh badan. Korang ada masalah lemak dekat lengan, kaki, peha, pinggul, semua korang boleh lakukannya. Alright guys, so antara 4 sebab utama kenapa kita dah bersenam gila-gila tapi tak nampak hasilnya. So tolonglah cuba sedaya upaya untuk cuba elak 4 perkara ni and betulkan 4 perkara ni. Okay guys, and then kalau korang banyak, saya garanti bertanya pasal pemakanan semua tu. Pemakanan kalau kita borak daripada hari ni sampai besok tak habis. Memang banyak. Tapi saya sarankan pemakanan ni buat perlahan-lahan. Kalau nak tahu tips lebih banyak pasal pemakanan, check out my YouTube channel Hanif Lloyd, ataupun check out saya punya Facebook live setiap hari. Saya ada kongsi juga pasal pemakanan. See you guys again in the next video. Harap video ni membantu anda semua untuk mendapatkan bentuk badan impian korang. Alright guys, Assalamualaikum semua. Bye bye. Yeah.